Imam Syafi'i, imam mereka pun mereka tinggalkan. Bukan saja Quran dan hadis mereka tinggalkan, tetapi juga imam-imam mereka. Siapa imam mereka? Kalau akidahnya Asy'ari, Imam Asy'ari tinggalkan. Kalau fikihnya Imam Syafi'i pun ditinggalkan. Itu pun mereka katakan mereka tidak berpecah, kita berpecah. Sedangkan kita katakan kepada mereka, kita berpegang dengan fikih Syafi'i, kita berpegang dengan akidah Asy'ari. Jadi kita jangan pedulikan orang seperti ini. Ke-8, pengertian tauhid bersifat umum, meliputi setiap yang diagungkan selain Allah. Tentulah diagungkan kerana disembah. Siapa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala atau diridhai selain Allah Subhanahu wa taala, itu tauhid. 9. Ketiga ayat muhkamat yang tersebut di dalam surah Al-An'am menurut kaum salaf mempunyai kedudukan yang penting kerana tergandung di dalamnya 10 masalah. Yang pertama adalah larangan terhadap perbuatan syirik. Ingat tadi anda sebut berapa? 10 kan? Jadi ada 10 perkara. Tetapi yang paling ditekankan apa dia? Jangan buat syirik. Dulu kita tidak perasan, ya kita syok baca fikir dan belajar fikir. Senang hukum sana hukum sini. Tapi bila diperiksa akidahnya jauh daripada kebenaran. Jadi di samping sibuk dengan fikir, kita kena sibuk dengan akidah. Tuan-tuan, syaitan tidak pernah tidur ya. Syaitan tidak pernah lalai untuk menyesatkan manusia. Maka kamu jangan lalai daripada penipuan syaitan. Kerana syaitan menipu manusia pertama sekali melalui akidahnya. Ke-10, ayat-ayat muhkamat yang tersebut di dalam surah Al-Isra mengandung 18 masalah. Dimulai dengan firman Allah. Lihat yang paling pokok ni, la taj'al Allahi ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhdhula. Janganlah kamu adakan Tuhan yang selain, yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham insya-Allah? Apa disembah tuan? Ada mengatakan, ustaz, saya tak sembah kubur, saya pergi kubur, saya tak pernah sujud kat kubur, saya tak pernah rukuk kat kubur. Itu sebab kita kena belajar apa pengertian sembah yang sebenarnya atau ibadah. Di antara pengertian ibadah taat. Dia mentaati yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Seperti malam sekarang, dia mentaati bid'ah lebih kuat daripada mentaati Rasulullah. Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, tapi mereka mengatakan ada bid'ah yang tidak dhalalah. Bid'ah apa? Bid'ah tahlilan antaranya. Sedangkan bid'ah tahlilan jelas Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul menjelaskan kullu bid'atin dhalalah, termasuklah benda yang tak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, antaranya adalah tahlilan. Ada orang mengatakan, bila ustaz nak stop cerita pasal tahlilan? Selagi orang tak stop buat tahlilan, selagi itulah saya tidak akan stop untuk memperkatakan tentang tahlilan. Terdapat juga ayat seperti ayat di atas, wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela, lagi dijauhkan dari rahmat Allah. Rahmat artinya petunjuk di antaranya. Sebab di dalam ayat illa man rahima rabbuh, semua akan ke neraka kecuali yang dirahmati Allah, artinya yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya teruskan? Sekali-sekali boleh lewat, apa salahnya? Serta Allah mengingatkan kepada kita akan pentingnya masalah-masalah ini dengan firman-Nya, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah sebahagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu. Apa itu hikmah? Hikmah Quran dan hadis sebenarnya. Walaupun dalam satu ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, hikmah dikhususkan Al-Quran, wal mau'izatul hasanah, wal mau'izatul hasanah, mau'izatul hasanah sebagai hadis, tapi hikmah adalah Quran dan hadis, kerana dua-dua tidak boleh dipisahkan. Ke-11, sabar tuan-tuan untuk menghabiskan buku ni ataupun persoalan ni. Ingat kata Imam Syafi'i, di antara syarat belajar sabar ya. Sabar. Kalau tak sabar jangan belajar, baik duduk di rumah. Tapi syaitan akan pusingkan nanti kepala antum yang duduk di rumah ni. Ayat dalam surah An-Nisa disebutkan di dalamnya 10 hak. Yang pertama yaitu sebagaimana firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Tetap memperkatakan tentang akidah.
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatu pun. Tuan-tuan takutilah syirik ni ya. Dia dalam Mesir ada kelas syirik takfir, syirik yang tanpa Islami. Dia ada di mana lah? Tak tahu lah, tak tahu apa ibadah juga dia kira. Tuan-tuan, dulu fatwa pertama Ibn Taimiyah mengatakan semua syirik masuk neraka, termasuk syirik asghar. Tetapi kemudian ditarik balik. Semua ulama-ulama salaf mengatakan yang kekal dalam neraka adalah syirik akbar. Tapi syirik asghar itu tidak kekal, tetapi dosanya tetap dosa yang besar. Dosa besar paling besar adalah syirik. Cuma yang dikekalkan dosa besar syirik ini yang syirik akbar. Tetapi kalau syirik asghar tidak dikekalkan dalam neraka, tetapi dosanya tetap dosa yang besar. Supaya kita tidak melakukan kedua syirik ini, yang besar dan yang kecil, duduklah dalam majlis seperti ini. Kerana yang mengenalkan syirik besar dan syirik kecil hanya Quran dan hadis. Selainnya tidak boleh. Percayalah. Kalau nak baca kitab-kitab yang berkatakan tentang syirik selain Quran dan hadis, dia dah syirik. Faham insya-Allah? Kalau orang nak mengenali syirik tetapi dia meninggalkan Quran dan hadis, dia pasti syirik. Dia sudah syirik tu. Bahaya atau tidak? Itu sebab kata Imam Ghazali, apabila bertobat dengan falsafah, siapa yang terjun ke lautan falsafah, dia tak akan timbul, sebab tak ada penghujung. Ataupun siapa yang masuk ke perut falsafah, dia tak akan keluar. Dan falsafah lah menjadikan manusia kebanyakannya syirik dan zindik. Syirik dan zindik. Jadi falsafah memperkatakan ketuhanan, tetapi tidak mengambil Quran dan hadis sebagai dasarnya. Dasar mereka adalah akal-akalan. Sehingga sifat 20, kenapa kita katakan tidak boleh terima? Kerana sifat 20 memperkatakan tentang ketuhanan, ia pakai Quran, pakai hadis, tetapi dipahami melalui akalnya, bukan melalui hadis. Sehingga kalau ditanya di mana Allah, Allah ada di mana-mana. Dia katakan Allah tidak memerlukan tempat, Allah tidak di atas, tidak di bawah dan sebagainya. Ini pakai akal. Tetapi kalau kita pakai Quran, kita katakan Allah di arash. Di mana arash? Di langit. Di langit di mana? Di atas air. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Tapi kalau dikatakan kepada orang yang bermazhab Asy'ari, terperanjat dia, arash Allah atas air. Iya, Allah mengatakan seperti itu, tapi mereka tidak boleh terima. Mustahil katanya. Malah guru sunnah pun ada yang kesasaran. Keluarkan CD, keluarkan keset. Saya dibeli satu keset. Dia mengatakan Allah tak turun ke langit dunia 1/3 daripada malam. Yang turun tu itu manjas sahaja. Tak dengar keset ni? Antum pernah jadi anak muridnya. Bila memperkatakan akidah bukan ahlinya, memang benar Allah mengutus Rasulullah SAW untuk memberi khabar kepada kita. Idza wusidal amr ila ghairi ahliha fantaziru as-sa'ah. Apabila satu urusan diambil atau diberikan kepada yang bukan pakarnya, tunggulah kehancurannya. Hancur akidah anak buahnya, anak muridnya apabila dia mengatakan bahawa Allah tak turun ke langit dunia. Hadis-hadis mutawatir tak? Hadis masyhur mutawatir. Hadis-hadis sahih yang mengatakan Allah turun ke langit dunia 1/3 daripada. Dia mengatakan tidak. Dia mengatakan Allah di arasy sahaja. Subhanallah. Ini akidah yang menyeleweng. Kita lihat di buku surat seterusnya. Perlu diingat wasiat Rasulullah SAW di saat akhir hayat beliau. Tahu wasiat Rasulullah SAW? Jangan lakukan kesyirikan. Mengetahui hak Allah yang wajib kita laksanakan. Apa hak Allah? Kita jangan menyekutukan dia. Apa hak kita daripada Allah yang Allah tidak akan mungkir janji? Syurga Syekh. Hak dia kita penuhi supaya jangan syirik. Betul tak? Kita menyembah Allah. Dan hak kita daripada Allah, nanti Allah akan beri apa dia? Syurga. Itu yang Allah janjikan. Mengetahui hak para hamba Allah yang pasti akan dipenuhinya apabila mereka melaksanakan haknya terhadap Allah. Bahawa masalah ini tidak diketahui oleh sebahagian besar sahabat. Boleh merahsiakan ilmu pengetahuan masalah ini untuk maslahat. Dianjurkan untuk menyampaikan kepada sesama muslim sesuatu berita yang menggembirakannya. Rasulullah SAW merasa khawatir terhadap sikap menyandarkan diri